أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Apa khabar adik-adik yang juga mengikuti My Quran Time baca faham amal pada hari ini? Kita berada pada halaman 131 pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz saya sihat. masih ceria walaupun di hari Selasa. Hari Selasa bersama dengan tuan-tuan yang terus setia yang kita ucapkan tahniah, kita ucapkan syukur, terima kasih. Kita doakan My Quran Time ini terus istiqamah, tuan-tuan semua dapat peluang pada setiap hari dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita pada hari ini untuk terus kita melihat bait ataupun kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan untuk kita jadikan sebagai ubat wa syifaa'ul lima fis sudur, sebagai hidayah, sebagai rahmah kepada tuan-tuan perempuan yang mengaku yang kita ingin bina iman kita bersama. Jadi kita kongsikan di Facebook, di YouTube ataupun beritahu pada kawan-kawan lain. Berhenti sekejap, ambil masa 1 jam ini ataupun kurang untuk kita melihat satu demi satu daripada ayat 28 hingga 35. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Al-Quran, sahabat Al-Quran, peminat Al-Quran, pencinta Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita hari ini di muka surat 131. Ustaz Fazrul, walaupun kita berbeza warna kulit, berbeza dialog, percakapan, logat dan sebagainya, tetapi semua orang dapat baca Al-Quran. Itu yang menjadi satu perkara yang amazing sebenarnya Ustaz. Walaupun kita tidak memahaminya Ustaz, tetapi kalau bahasa yang lain Ustaz, bahasa Jerman, bahasa Perancis, kita tak boleh tak mampu untuk memahaminya kecuali kita memahami dulu maksudnya. Betul. Tapi mukjizat Al-Quran, walaupun kita tidak memahaminya, warna kulit yang berbeza boleh baca. Bangsa apa sekalipun, inilah yang kita baca walaupun kadang-kadang kita belum memahaminya. Jadi kita terimalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin sejahtera hati kita, insya-Allah taala. Ayuh, mari kita mulakan pilihan surah kita Al-Fatihah untuk setiap kali permulaan kita Ustaz. Tidak ada sebab yang lain melainkan hidayah, petunjuk yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya setiap hari kita mulakan ini, dia taklah suci wajib Ustaz ya. Itu kita faham juga bukan wajib, tetapi ini untuk kita mengulang kaji macam belajar kan, kita ulang-ulang dan harapnya bila kita banyak kali mendengar dapat pahala kan. Dan yang keduanya kita tahu bahawa ia bukan wajib. Itu penting kerana jangan sampai ada yang mempersendakan orang baca Quran pun nak dipersenda. Kita harap kita bukan orang yang begitu dengan mengikuti Al-Quran ini, insya-Allah. Dan sesuai dengan nama dia Ustaz, Fatihatul Kitab atau Fatihatul Kitab. Kan, jadi kita buka program kita, pengajian kita dengan Ummul Quran, tak ada salahnya pada saya. Tapi yang tadilah kita bukan wajibkan. Tapi kita sudah pilih dan kita nak mohon hidayah daripada Allah SWT daripada surah Al-Fatihah yang kita baca ini. Baik, mari kita sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita mengulang kaji bacaannya, untuk kita mohon pada Allah pada setiap masa. Kalau di dalam solat kita itu adalah bacaan yang wajib. Maksudnya yang itu tidak dapat dinafikan. Jangan pula ada yang kata itu tidak wajib. Tapi di luar ini sebagai kita mengulang kaji dan kita sedar bahawa sebenarnya sinopsis kepada Al-Quran ini ada pada suratul Fatihah, ada elemen akidah ataupun iman, ya, kemudian bercakap tentang ibadah ataupun syariat, dan yang ketiganya kita inginkan mohon pada Allah ditunjukkan hidayah jalan kehidupan yang diberikan pada orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Dan Allah menerangkan dalam halaman 131 ini bagaimanakah ciri orang-orang yang mungkin dimurkai ataupun disesatkan dan bagaimana perjuangan orang-orang yang mendapat nikmat. Kita lihat sinopsis pada halaman 131. Bermula daripada ayat 28 hingga 29, peluang untuk orang musyrik beriman dan keraguan mereka mengenai hari akhirat. Ya, ini yang kita akan lihat bersama. Dan kemudian pada ayat 30 hingga 32, keadaan orang musyrik di hadapan Allah di akhirat dan hakikat kehidupan dunia ini sendiri yang kita diterangkan oleh Allah SWT. Ayat 33 hingga yang seterusnya ialah berkaitan dengan kesedihan Nabi Muhammad kerana kaumnya berpaling dan penjelasan mengenai pendustaan terhadap rasul terdahulu, ya. Jadi ini adalah macam mana Nabi menyampaikan dan Nabi sedih dengan apa yang berlaku. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 28 hingga 32 insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang nak mulakan bacaan kita. Menariknya kita baca, kemudian lepas ni kita memahami pula. Allahu Akbar. Satu nikmat Ustaz. Allah sebelum baca je Ustaz. Betul. Baca dan baca terjemahan, tapi kadang-kadang sekadar memahami secara sepintas lalu macam itulah. Dan kita dalam Quran Time ni kita baca, lepas tu kita belajar pula sedikit sebanyak tentang tadabbur Ustaz. Jadi tuan-tuan belajar sama dekat sini dan ulang kaji pula. Jadi kalau tadabbur itu apa mesej Allah dalam ayat ini. Betul, yang kita baca, dan kemudian apakah peringatan ataupun tindakan yang kita ingin ambil selepas mengikuti setiap ayat. Itu soalan awal asas. Itulah yang dikongsikan dengan tuan-tuan dan boleh praktikkan dalam hidup kita seharian. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi sahabat-sahabat, jom juga sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ni pun dah mula berkongsi pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Walau di mana jua berada, kami doakan agar kita senantiasa dalam kemudahan dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cuba baca Ustaz permulaan ini dengan Muratal Bayyati Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Izinkan Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 32 Ustaz ya. Terima kasih ucapkan. Dan bagi tuan-tuan, kita melihat ayat 28 ini maksudnya terjemahannya, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang dilakukan. Mereka itu sesungguhnya pendusta. Ini adalah kesinambungan semalam kita berbincang bagaimana apabila Allah menyatakan walau tara id wuqifu, apabila orang-orang yang kufur pada Allah ini dihadapkan pada api neraka, mereka akan kata ya laitana, seandainya kami boleh kembali balik, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, wa nakuna minal mu'minin, kami akan jadi orang yang beriman. Maka apakah komentar Allah? Sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan ya yang mereka sembunyikan dahulu. Allah menyatakan ataupun apa yang berlaku ini, fast forward ini Ustaz ya, apa yang berlaku di akhirat, iaitu yuhfuna min qabl, apa sahaja kejahatan yang mereka buat akan terbongkar ya. Jadi kalau kita juga Ustaz ya mengerikan peristiwa ini pasal apa? Pasal kadang-kadang kita lupa apa yang telah kita cakap, apa yang kita telah buat. Mudah ceritanya Ustaz ya, mudah ceritanya Ustaz ingat tak lagi minggu lepas makan apa? Kan semalam saya ingatlah saya makan, semalam pun saya dah lupa kan. Okey, apatah lagi kalau tanya minggu lepas, tuan-tuan, minggu lepas ataupun bulan lepas makan apa? Makan pun kita tak berapa ingat, apatah lagi perkataan kita yang baik ke tak baik ke ya, ataupun apa yang kita buat masa kita 24 jam itu baik ke tak baik bulan lepas kita tak tahu. Maka Allah kata di sini bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu, jika dikembalikan mereka pasti akan kembali balik untuk melakukan nuhu apa yang dilarang pada mereka. Sesungguhnya mereka ini betul-betul pendusta ataupun berdusta. Komentar Hamka, dia kata bahawa jiwa kita ini perlu dilatih Ustaz ya. Jangan berdusta, jangan mendustakan kebenaran. Kadang-kadang kita tahu bahawa solat penting, kemudian kita kata tak apalah kot ya. Itu kita dah mendustakan ya. Apatah lagi kalau kita kata ini tak penting, itu lagilah pendustaan yang amat besar. Jadi itu sebabnya kalau kita tahu kebenaran, jangan didustakan, kita memohon ampun Allah Subhanahu taala dan kita cepat-cepat baiki. Tetapi kalau katakan apa yang berlaku tadi, perkara itu akan terbongkar. Dan pada ayat 29, waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Apakah sebab mereka ini orang-orang boleh mendustakan? Ya, dan kita doa pada Allah kita jauh daripada perkara ini Ustaz ya. Amin, ya Rabb. Macam mana jadi perkara begini? Kerana mereka ini berkata hayatuna dunya, kehidupan kita adalah di dunia semata-mata. Ya, itu dia punya perspektif dia, tidak ada extension. Itu yang dusta tu. Dusta kan, pasal baik saya enjoy, baik saya nak apa, nak kau untung, nak tipu ke apa ke, nak makan orang. Ya, nak makan orang kan. Ini dia peluang hidup pasal hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu adalah cara mereka berfikir, dan perkara ini kadang-kadang dia boleh menyerap juga dalam orang Islam Ustaz ya. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa hidup di dunia inilah yang paling penting, akhirat tu kemudian
Ya, tapi kelebihan bagi orang Islam, bagi tuan-tuan, kita dah percaya kepada hari akhirat ini, ia memberi kita harapan. Ya, memberi kita harapan. Contohnya lah kalau dalam hidup kita ni Ustaz, ya, kita bekerja, dapat gaji kan. Dapat gaji pun itu adalah harapan, pasal gaji bukannya dapat hari ni, kena tunggu 26 27 hujung bulan baru dapat. Itu percaya pada hujung bulan. Jadi kalau kita percaya pula hujung tahun, ini dah hujung tahun Ustaz kan. Kalau kadang-kadang rasanya ada harapan kot dapat bonus, kan. Lain macam semangatnya. Ya, walaupun tak pasti lagi dapat ke tak, ya. Tapi paling kurang kalau kita ada harapan gaji masuk pun kita ada harapan. Pasal kadang-kadang gaji tak masuk Ustaz. Lambat masuk ke kan. Jadi kita pun dah rasa alamak kan. Betul. Jadi itu kepentingan harapan. Itu sebabnya bila orang yang tak bekerja Ustaz, ya, ataupun yang dengar berita bahawa bos bayar gaji ke, contoh begitu kan, dia dah down dah kan, ataupun tak tahulah bos ni betul ke nak bayar gaji on time, ataupun dia sengaja memang dia ambil mudah sangat perkara ni, kita dah mula down perkara tersebut. Dan bila harapan hujung bulan pun meningkatkan motivasi kita, apatah lagi apabila kita percaya kepada bima bu'uthin, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bukan sekadar dapat bonus Ustaz, ya. Kalau katakan dapat bonus 3 bulan pun kita dah suka. Kalau dapat bonus sepanjang tahun dan sepanjang hidup, masya-Allah, sudah tentu kita akan jadi amat gembira. Kalau kerjanya hanya 20 30 60 tahun, tapi dapat bonusnya sepanjang hidup selepas ini. Jadi sekali lagi Allah bawakan perkataan walau tara, ya, jika kamu melihat id wuqifu ala rabbihim, ketika dihadapkan kepada Tuhan, qala, ya, apakah Allah berfirman, bukankah ini benar? Mereka menjawab, sesungguhnya benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini kerana dulu kamu mengingkarinya, ya, kerana kamu kufur. Apa tanda kufur? Tidak membuat persediaan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita Ustaz ada perancangan cuti Ustaz? Ada ya. Jadi kalau rancangan cuti Ustaz nak pergi ke mana nanti? Di dalam negara dululah. Dalam negara dulu Ustaz kan. Itu bagi orang yang ada harapan, percaya bahawa boleh bercuti dalam negara. Ya, betul Ustaz. Kan? Dan saya ada dengar kawan saya, dia buat travel agent, dia kata dia dah buat persediaan dah package ke Turki, ke luar negara. Pasal dia dapat berita katanya pada bulan 12 tahun depan dia dapat berita ini belum pasti lagi, tapi dapat berita bulan 12 tahun depan kita dah boleh keluar balik naik kapal terbang. Kan? Jadi benda betul ke tak betul? Betul tak betul kan? Tapi ia memberi harapan kepada travel agent. Mereka dah mula merancang. Pasal apa? Pasal mereka percaya ada waktu itu. Jadi kata Allah pada ayat ini, pada ayat yang ke 30 ini, alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina, ya, bahawa betul sekarang ini betul wujudnya hari akhirat itu. Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, kerana kamu dulu dekat dunia tidak membuat persediaan, maka kamu mendapat azab. Tak dapat dah Ustaz, ya, pasal tak buat plan untuk bercuti. Orang lain dah pergi bercuti, dia pasal tak buat saving. Akhirnya dia pun duduk je lah dekat rumahnya. Orang lain semua sudah bercuti, cuti-cuti sampai ke syurga. Jadi kita nak melihat satu ayat, ya, bersama pada hari ini, boleh ya. Kita lihat ayat 31 itu, maksudnya dahulu, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Boleh Ustaz bacakan? InsyaAllah ayat 31 Ustaz. 31. Okey, baik. Jom baca ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ayat 31, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menawarkan pada kita Ustaz ya, cuti-cuti di syurga, tapi kerana ada orang tak percaya cuti itu ada. Ya, tak percaya kalau tahun depan boleh bercuti, jadi dia tak buat persediaan. Dia tidak membuat simpanan. Bila sampai sahaja ya, kata di sini hatta idza ja'athumus sa'atu ba'tatan ya, apabila datang saja as-sa'ah itu tiba-tiba, bila dia dapat tahu kalau katakan Allah. Sekarang di dunia Ustaz ya, 2 hari lagi boleh balik kampung. Allah. Kalau orang tak buat persediaan, dia tengok dalam akaunnya tak Allah. Cukup. Duduk je. Kan, itu baru di dunia. Betul, kalau sampai di akhirat nanti, kalau tengok kepada orang yang mendustakan ini, tak buat persediaan, bila sahaja sampai kepada saat itu, ya, saat meninggal ataupun mati dan akhirnya saat kiamat itu, kata ulama ialah bila kita sudah meninggal saja Ustaz ya, itulah permulaan kiamat kita. Betul Ustaz. Ya, walaupun bukan kiamat yang sebenar-benarnya, kiamat itu adalah kiamat as-sughra, kiamat kecil sudah berlaku bila seseorang itu meninggal ataupun wafat. Jadi pada waktu ini apa kata mereka? Ya hasratana, ruginya, menyesalnya, alama faratna, kami telah lalaikan fiha, kami telah lalaikan buat persediaan, wahum yahmiluna auzarahum, apa yang mereka pikul Ustaz ya, adalah di atas belakang mereka adalah paling teruk sekali. Maksudnya dia pikul, dia kerja keras selama hari ini, yang dia buat kerja apa sebagainya, dia pikul, dia tengok dalam dia punya beg dia itu ada sampah, ada bau hancing. Allah. Dia ingatkan dia bawa makanan. Betul. Makanan dah basi. Allah. Pasal apa? Kerana dia hanya buat persediaan di dunia sahaja. Jadi ini perkara yang kita tidak mahu jadi. Kita tengok perkataan kita pada hari ini sama-sama. Iaitu perkataan khafiyah, menyembunyikan, yang kita jumpa pada ayat 28 sebentar tadi. 34 kali di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan. Kita tidak mahu sembunyikan keburukan itu ya, kita ingin terus beristighfar dan kita harapkan bila kita bawa beg amalan kita Ustaz ya, yang kita sembunyikan dalam beg itu adalah yang baik-baik. Seperti tuan-tuan lah, kan, baca Quran banyak, solat waktu malam, bukannya yang membawang, tengok dalam tu banyak bawang busuk kan, yang itu rasanya amat dahlah berat. Betul. Ya, hidup stres, kemudian hasilnya tidak berbaloi. Sama-sama kita doakan dengan Al-Quran ini Allah pimpin kita membawa kehidupan takwa yang dibahaskan dalam ayat 32. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita bertemu kembali. Puan Aini, Ustaz, Puan Aini Abdul Rahim, analogi yang sangat baik daripada Ustaz Fazrul, perbandingan membuat perancangan dan persediaan untuk bercuti dengan nak jejak kaki ke eternal vacation, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa membuat persediaan. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat membaca bersama. Kadang ada juga salah silap dalam bacaan saya mohon juta maaf atas kekurangan. Saya hanya manusia biasa saja, tak terlepas daripada apa-apa juga kesalahan, kekurangan. Namun kita teruslah belajar dan belajar, dan saya pun masih juga belajar dan ditegur juga oleh para guru, sahabat-sahabat saya semua. Jadi sama-sama kita belajar. Dan hari ini Ustaz, kita nak ulang kaji lagi at-tafashi, sifat tafashi kita. Saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan berlatih dekat rumah. Kan sha, shi, shu. Contoh. Kan huruf shin, mari kita tengok sama-sama sifat yang kita ingin belajar ini. Huraian sifat tunggal tafashi, iaitu menghembur dari segi bahasanya, dan dari segi istilah berhamburan angin antara gigi depan dan lelangit keras ketika menyebut hurufnya, iaitu hurufnya huruf shin. Contoh-contohnya yang kita boleh saksikan
Iaitulah pada ayat yang kita baca pada hari ini ayat yang ke contohnya pada ayat yang ke banyak kalau kita perhatikan, tapi kena hati-hati. Contohnya pada ayat yang ke 35, walau sya, contohnya kan, walau sya. Sekejap lagi kita akan baca ayat ni kan. Kemudian ada juga dalam surah Quraisy contohnya, liilafi Quraisy, ujung liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita kan. Jadi itu antara contoh-contoh yang perlu kita beri perhatian. Kadang-kadang Ustaz kita ambil mudah. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf kan. Jadi kena hati-hati. Sifat dia tu tak bertepatan, huruf shin tu berhamburan. Jadi kita dah ulang kaji semalam dan hari ini kita telah sentuh. Tinggal lagi sama-sama kita praktikkan dalam bacaan kita. Macam kita suruh anak kita, shh, jadi Ustaz. Jadi. Bila baca tu kadang-kadang tak menjadi. Jadi kenalah latih insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang tafashi Ustaz ya. Yang kita telah pun belajar semalam, hari ini kita ulang balik untuk memastikan kita memberi hak kepada huruf shin sebentar tadi ya. Kita teruskan dengan bacaan daripada ayat 33 hingga ayat 35. Ayat 32 tadi sebenarnya Allah menekankan wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun ya. Tidaklah kehidupan di dunia ini hakikat tentang dunia Ustaz ya. La'ib dan juga lahun ya, iaitu main-main dan juga senda gurau yang melalaikan. Jadi main-main dan lalai-lalai ya. Itu kehidupan di dunia. Jadi mengapa Allah cakap perkara sini? Kerana Allah nak beri perspektif kepada kita, akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, orang yang mengharapkan bantuan daripada Allah. Afala ta'qilun. Dia mengapa apa Allah kata apa? Adakah kamu tidak mengerti? Tak guna akal ke? Lebih kurang gitulah. Dia lebih kurang beginilah orang yang tak payah sampai ke akhirat pun, kalau dia kata ada harapan untuk 2021 ya, berbanding dengan dia hidup hanya harap hari ni je Ustaz. Bila dia rasa hari ni saja ada hidup, dia akan stres. Kan? Tapi kalau dia rasa insya-Allah 2021 lebih bahagia, lebih lagi Allah bagikan vaksin contohnya, ada peluang ekonomi makin baik, peluang untuk kami balik kampung bercuti ya. Jadi bila ada harapan begitu, ia menyebabkan kita lebih lagi terelak daripada pelbagai cabaran ya, terutama stres tadi itulah. Jadi Allah kata afala ta'qilun. Kerana kalau kita lihat dunia ni Ustaz ya, dia macam kalau main-main tu macam anak-anak kan main kan. Main-main ni awal-awalnya seronok. Lepas tu sejam 2 jam dia tukar permainan lain. Dia tukar lagi. Dia boring dah itu. Dia boring dah. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita guna kaedah main-main baca Quran, baca-baca je. Baca-baca memang dah rasa bosan je kita tinggal. Asal bunyi je kan. Ataupun kalau main-main kan, dia main dengan main-main lain. Main dia main bola betul sungguh-sungguh. Tapi kalau main-main makan dengan makan-makan. Kan makan-makan tu yang sambil tu ngunyah ya kan. Tapi kalau makan betul-betul makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini yang Allah beritahu dalam ayat 32, maksudnya orang yang nak pergi ke akhirat yang lebih baik ini dia buat bersungguh-sungguh berbanding orang yang di dunia ini dia suka main-main, dia suka makan-makan, jalan-jalan Ustaz boleh? Boleh. Jalan ke jalan-jalan? Dia berjalan dengan berjalan. Jalan-jalan ni dia tak ada hala tuju kan. Okey, walaupun mungkinlah untuk relax, okeylah perkara tersebut. Cuma dia janganlah setiap hari nak pergi mana? Jalan-jalan kan. Dia naik kereta pergi mana? Jalan-jalan. Itu sebenarnya ada tak berapa betul sangat kan. Jadi kita teruskan ayat 33 hingga ayat 35 insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita dah baca Bayati. Saya nak cuba untuk bacaan seterusnya ini dengan bacaan Hijaz insya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak kat rumah tu sambil-sambil kalau ada Quran mushaf buka sama-sama baca. Kalau hanya ini sekadar sempat dengar, nanti bila yang petang atau malam boleh tengok, perhatikan untuk baca. Untuk maknanya perhatikanlah. Perhatikan. Okey insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين
الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 33 hingga 35 menyambung Ustaz ya. Dan kalau kita perasan dalam ayat 33 ini sehingga ayat 35 ini berkali-kali ada perkataan kadzaba. Betul Ustaz. Ya, pendustaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dulu terjemahannya. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu wahai Nabi Muhammad, ya. Janganlah bersedih hati kerana sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qad na'lamu, biasanya qad ini Ustaz benda yang dah berlaku kan, tapi na'lamu ini kami sentiasa mengetahui ya dalam mudhari' di sini, innahu sesungguhnya kamu sedih ataupun amat kecewa allazi yaqulun, apa yang mereka sebutkan. Apa yang mereka sebutkan, mereka kata betul ke ada akhirat, mereka kata betul ke ada Allah, ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan-perkataan yang mengecewakan. Ya, ini juga boleh berlaku pada kita ketika kita ajak orang ke arah kebaikan Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang pergi kutuk kan, kita nak buat baik pun kan masih kena kutuk juga. Betul. Kan, kalau kita ada rasa sedih itu tuan-tuan ya, kita ajak anak ke kawan kita, kalau dia siap kecam lagi itu, apakah pujukan daripada Allah, fa innahum la yukadzibunak ya, mereka itu sebenarnya bukan mendustakan kamu. Ini pujukan daripada Allah Subhanallahi. Ini ayat ni memang ya, dia bukan mendustakan kamu, walakinnadh zalimin bi ayatillahi yajhadun ya, orang yang zalim itu sendiri sebenarnya dia ingkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi itu sebabnya biasa kalau kita perasan Ustaz ya, orang yang suka mendustakan orang lain, yang cakap kau ni bohong, ataupun orang itu sebenarnya dia tu nak jadi macam dia kutuk-kutuk kan, sebenarnya itu hanya adalah amalan orang yang kurang sikit beriman. Itu yang kita kena jaga-jaga adik-adik kat rumah, jangan cakap pada adik lain kau bohong. Contohnya kan, jangan cakap begitu. Pasal dia kena pukul dengan dituduh pendusta ataupun bohong, yang dituduh itu lagi stres. Ya, lagi stres. Pasal apa? Pasal orang tak percaya. Kalau kena pukul sekali sakit dah habis kan. Tapi kalau dituduh kamu penipu contohnya kan, kamu betul ke kamu cakap, kalau kita persoalkan perkara tersebut, ia amat mencederakan hati individu. Dan dalam kes ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, kita tuan-tuan ya yang membaca al-Quran, kita jangan cakap orang menipu.
Mungkin dia tersilap, kita tanya balik, betul ke hari itu? Tanya je. Ya, jangan terus keluar perkataan penipu kan, kerana itu adalah perkataan yang banyak dikeluarkan oleh musyrik Mekah. Orang yang mendustakan, dia sanggup menyatakan Nabi ni pendusta, sihir. Jadi perkataan orang yang membaca Al-Quran yang beriman, dia lain daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu taala. Ayat yang ke-34, walaqad kudzibat. Sekali lagi, ya. Walaqad kudzibat, dan sesungguhnya rasul sebelum engkau telah didustakan. Pujukan daripada Allah. Tetapi mereka sabar, fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Ya, apa maksudnya? Mereka itu telah didustakan, satu, mereka tetap bersabar atas apa yang didustakan. Mereka dianiaya. Maksudnya kena aniaya lagi Ustaz, ya. Hatta atahum nasruna. Selepas itu akan datang pertolongan. Jadi kalau ada orang memperlekehkan kita, kita tetap sabar, ataupun ada yang siap ambil lagi tindakan fizikal Ustaz, ya. Wa udhu hatta atahum nasruna. Sebenarnya bantuan daripada Allah sudah makin dekat. Kena tunggu sahaja. Wala mubaddila li kalimatillah, dan perkataan Allah ini, kalimah Allah tidak bertukar. Jadi maksudnya ialah memang itu adalah sunnah dalam perjuangan. Misalnya ibu ayah, tuan-tuan sekalian, ya, kita kadang-kadang kita cakap benda yang baik, ada orang yang dia rasa tak puas hati. Itu biasa. Kalau semua orang puas hati macam mana Ustaz? Kalau semua orang puas hati, ada something lah yang tak kena dengan apa yang kita sampaikan. Maksudnya mungkin sama ada kita cakap dengan seorang anak kita yang memang baik, kita cakap sila semayang, dia semayang, ya, sila baca Quran, dia semayang, pasal kita baru cakap dengan seorang. Tapi kalau macam Rasul cakap dengan lebih ramai orang, dan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita kena sampaikan dengan lebih ramai, ya. Mungkin ada di kalangan mereka yang kata, baca Quran ini apa ni? Tadabbur ni apa ni? Contoh kan, takaful ke? Contoh dia cakap begitu. Tak apa, ya. Sabar, ya. Kerana apa? Kerana ada pertolongan Allah akan sampai. Allah bukan bagi pertolongan begitu sahaja, melalui ujian yang ada. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, ya. Maksudnya, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu. Jadi berita rasul yang diuji dapat bantuan ini adalah berita besar. Berita besar berbanding dengan berita-berita yang kita baca dekat surat khabar tu Ustaz, ya. Ataupun berita jam 8 ke jam 10 tu, kita nak tahu berita berapa positif COVID-19, itu adalah khabar, berita kecil. Berita besar ialah kisah-kisah Nabi ini yang selalu kita kena baca dalam Al-Quran, agar ia menguatkan kesabaran hati kita ketika berhadapan dengan cabaran. Dan ayat 35 kita nak baca sekali lagi Ustaz, ya. Ini memang ayat yang betul-betul mantap, betul. Allah mengingatkan pada siapa? Ini bukan ingatkan kepada orang musyrik. Ini ingatkan kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Dan individu itu siapa? Khusus lagi ialah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mari kita tengok apakah peringatan Allah kepada orang yang menyampaikan kebaikan, ayat 35. Masya-Allah. Baik. Masih saya. Kita baca tuan-tuan dan puan-puan ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana kabura 'alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat 35 ini adalah nasihat bagi pejuang-pejuang mesej ketauhidan membawa orang kepada Allah SWT yang tuan-tuan perempuan sedang laksanakan bersama anak dengan di tempat kerja dalam kehidupan kita seharian, ya, kita sampaikan ataupun kita nak bawa semuanya kepada Allah, ke syurga Allah. Tapi ini peringatan daripada Allah, dan jika dengan berpalingnya mereka terasa berat, kabura, ya, perkara berat alaika kepadamu ya wahai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat menunjukkan mukjizat kepada mereka, silakan. Ini kira Allah, dan kita nampak kat sini bahawa sebenarnya Allah memberi nasihat kepada seorang hamba. Rasul masih lagi seorang hamba, kita juga adalah hamba, maka buatlah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kita hanyalah perlu walau sya Allahu la jama'ahum 'alal huda. Ya, kalau Allah nak, Allah boleh saja memberikan semua orang dapat hidayah. Fala takunanna minal jahilin. Perkataan hujung tu penting, Ustaz. Yes, jangan jadi orang yang jahil. Ikut emosi. Jahilin, insya-Allah. Orang yang jahil itu bukan dia tak tahu, tetapi kerana dia react, ya, kepada orang-orang yang kutuk ke, yang kecam ke, mendustakan, ya, dia react, ya, balik semula. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada anak, ada orang dalam hidup kita ni dia buat perkara yang ikut emosi, ya, macam tak berapa okey, jangan lawan orang yang tak okey, nanti kita jadi tak okey. Kalau ada orang gila, kalau kita lawan, ya, ada cerita Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Ada orang di Tanjung Rambutan, dia pancing dalam baldi. Dia kata, engkau gila ke? Engkau pancing, mana ada ikan? Orang gila tu cakap, engkau gila ke? Aku ni memanglah gila, engkau tu lagi apa tanya? Contohnya kan. Jadi jangan react dengan orang yang jahil. Fala takunanna minal jahilin, membawa kita pada situasi halaman 131. Itulah, there's no life after this life. Jadi itu adalah perkara yang dibawakan oleh orang yang syirik kepada Allah. Padahal sebenarnya bila sampai di dalam kubur, tetap ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Mencabar nak menjawab bagi orang yang mendustakan Allah, mendustakan hari akhirat. Dan kalau ada orang kata bahawa asyik Quran je, asyik bercakap perkara baik je, tukar channel contohnya, ya, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Kerana apa? Kerana rasul-rasul dahulu juga bersabar. Membawa pada resolusi kita, yang pertama, buat yang terbaik pada peluang pertama yang diberikan pada kita. Yang kedua, berfikir betul-betul akan kehadiran hari akhirat dan buat persediaan. Dan yang ketiga, selalu berfikir terlebih dahulu kesan yang diperoleh hasil daripada membuat sesuatu keputusan. Sama-sama kita doa, Ustaz. Allah pimpin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam diri kami ini ada raja kami, iaitulah hati kami, ya Allah. Maka ya Allah, jagalah hati kami ini, ya Allah. Jangan kau bolak-balikkan ia jauh daripadamu, ya Allah. Akan tetapi suburkan hati kami dengan iman, suburkan hati kami dengan amal, suburkan hati kami dengan kepatuhan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami orang-orang yang jahil. Ya Allah, jauhkan kami daripada orang-orang yang suka reaksi kami kepada perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah. Akan tetapi pujuk hati kami untuk senantiasa tunduk, patuh, taat kepadamu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang amat-amat bijak, dengan tidak bersifat jahil melawan individu yang mendustakan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk tuan-tuan menyokong usaha membina masyarakat dengan panduan daripada Al-Quran. Dalam tabung ini tuan-tuan boleh menyumbang, dan inilah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan. Harapnya tuan-tuan juga dapat bersama dalam perjuangan membawa tauhid ini ke serata dunia. Kita bertemu kembali dalam episod ulangan jam 5, jam 10, jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan masyarakat kita menjadi masyarakat bertauhid hanya pada Allah yang satu. My Quran Time, baca, faham, amal.